Baik saudara, perkembangan dari Sabah petang ini tumpuan kepada harapan belanjawan 2025. Terus dengan laporannya bersama Suaran Syah. Silakan Suaran. Baik Zahira, kerajaan negeri berusaha menyediakan pelbagai kemudahan dan infrastruktur kepada rakyat untuk memastikan kesinambungan pembangunan negeri dan sistem penyampaian perkhidmatan yang mantap dapat dilaksana. Ia selaras usaha untuk meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata keseimbangan dalam pengagihan pembangunan dan ekonomi amat diutamakan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan taraf hidup rakyat dapat dipertingkat. Menurutnya, dengan usaha berterusan semua pihak yang terus komited menyokong dalam mengurus tadbir pentadbiran kerajaan negeri, Sabah akan mencapai pembangunan holistik yang akan memberi manfaat kepada semua. Beliau berucap dalam Majlis Jamuan Negeri sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-71 yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Datuk Mahiruddin di Kota Kinabalu. Datuk Haji G berkata kerajaan negeri sentiasa meletakkan kepentingan rakyat di hadapan bagi memastikan mereka mendapat akses kepada segala kemudahan asas yang berkualiti. Justru beliau mahu semua barisan kepimpinan negeri dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh ikhlas dan jujur, taat dan setia, berdedikasi dan berintegriti. Sabah berharap menerima peruntukan lebih besar dalam Belanjawan 2025. Dalam Belanjawan 2024, sejumlah RM6.6 bilion diperuntukkan untuk Sabah. Berilah peruntukan yang banyak kepada Sabah. Sabah satu negeri yang besar dan kita memerlu peruntukan yang banyak. Tahun ini kita dapat RM6.6 bilion. Ini tidak termasuk projek-projek yang lain seperti Pen Borneo dan lain-lain. Jadi harapan kita di dalam pembentangan belanjawan di Parlimen nanti, Sabah akan mendapat perbelanjaan ataupun peruntukan yang lebih banyak daripada tahun ini. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan penutupan Taklimat Gerak Kerja Wanita Gabungan Rakyat Sabah GRS di Kota Kinabalu. Menyentuh soal politik, Datuk Haji G yang juga pengerusi GRS menyatakan Sabah akan terus bekerjasama dengan Parti Nasional dalam pilihan raya akan datang bagi mengekalkan kestabilan politik di Sabah. Golongan wanita memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi negara. Justru Timbalan Pengerusi Penjanaan Ekonomi, Pertubuhan Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Malaysia HAWA, Datuk Rahmajan Sulaiman Khan berharap golongan tersebut akan menerima pelbagai manfaat dalam Belanjawan 2025 pada 18 Oktober depan. Ia penting agar agenda pemerkasaan wanita khususnya dalam peningkatan kemahiran dan bantuan kepada peniaga-peniaga kecil dapat ditambah baik. Banyak lagi wanita-wanita yang di luar sana ingin memerlukan bantuan kerajaan seperti peniaga-peniaga kecil, wanita, dan mereka menunggu peluang. Apakah ada grant-grant daripada kerajaan yang boleh membantu peniaga-peniaga kecil wanita pada hari ini. Dan saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, lihatlah wanita dan perkasakanlah wanita sebab wanita adalah tulang belakang negara. Beliau berkata demikian kepada RTM di Tenom. Dalam pada itu, Datuk Rahmajan yakin kepimpinan kerajaan Madani juga akan mendahulukan kebajikan rakyat di negeri ini dalam pengagihan peruntukan belanjawan akan datang. Ini kerana katanya Sabah memerlukan peruntukan besar bagi menambah baik kemudahan jalan raya kepada penduduk luar bandar, bekalan elektrik dan air, kesihatan serta pendidikan. Perangkap sampah daripada barangan kitar semula berjaya mengurangkan lambakan sampah di Kampung Simsim, Sandakan. Produk ciptaan 4 pelajar dari Sekolah Menengah Song Siu itu berjaya mengurangkan 20 kg sampah hanya dalam tempoh seminggu. Wartawan Maznan Yunus ada butirannya.
Perangkap sampah ini diperbuat daripada botol air 1.5 liter sumbangan sekolah-sekolah serta penduduk sekitar daerah Sanakan. Jaring yang digunakan pula diperoleh daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Sebelum ini, pihak NGO ada buat perangkap sampah menggunakan material kayu dan pipe PVC. Tapi beberapa hari sejak benda tu sudah hilang. Jadi kami beri cadanganlah menggunakan produk yang kitar semula. Maksudnya memang kita kasih turun pun tiada orang mau curi. Jadi di situlah terfikir idea kami untuk mencipta perangkap sampah daripada botol air dan menggunakan kain net. Masa hujung minggu dimanfaatkan oleh pelajar tingkatan 4 ini untuk menyiapkan perangkap sampah ini hasil cetusan idea bersama Badan Bukan Kerajaan Future ala Borneo. Cara buat yang pertama, kita balut dulu botol ini. 4 botol kasih satu jadi kumpulan. And then dari hujung sana kita buat satu ikatan mati supaya botol itu tidak terkeluar lah. And then kita susun dia baris, kita start jahit dari sebelah sini. Lepas itu panjang kita anggarkan dalam 27 kaki dan lebar 7 kaki. Sebelum ini, lebih 100 kg sampah dikutip di kawasan ini. Seminggu selepas perangkap sampah kitar semula ini dipasang, sampah yang dikumpul berkurangan kepada kira-kira 80 kg. Walaupun lepas ini kami tidak lagi di sini kan, kami harap penduduk Sim-Sim teruskanlah dengan projek ini agar tempat dorang lebih bersih. Sebenarnya dari diri sendiri juga kan, kalau dorang pun tidak memupuk nilai, membuang sampah juga lagi, sampah buang-buang sama juga kan. Ciptaan ini turut dipertaruhkan dalam pertandingan sepenuh program Toyota Eco Youth 2024 cabaran alam sekitar yang berlangsung selama 6 bulan sehingga akhir bulan ini. Setinggi manapun pendidikan anda, sehebat manapun pangkat anda dan seberapa banyak pun kekayaan anda, tapi jika anda tidak membuang sampah dengan cara yang betul, di sana anda boleh lihat betapa rendahnya nilai kesedaran sivik anda. Mazlan Yunus, RTM. Beralih kepada klaim beton antarabangsa Gunung Kinabalu ke-31, peserta dari Sabah Walter Herman dinobatkan Johan kategori lelaki elit selepas menamatkan cabaran 3 jam 36 minit 44 saat menewaskan pesaingnya dari Indonesia Yusri Nanda. Perasaan saya sangat gembira sebab kira first time dapat kejuaraan Kalimantan. Saya punya latihan dalam 2-3 kali satu minggu. Kadang-kadang 1 kali saja sebab kami hari-hari naik di gunung angkat barang kan pekerja. Manakala bagi kategori wanita elit, pelari Filipina Sandy Menchi Abahan berjaya mempertahan kejuaraan yang dicapainya 7 tahun lepas dengan catatan masa 4 jam 50 minit. For this race, I think I feel much joy because I was able to see the summit again. Because the first time I saw the summit was 2014. That was my first international race. Sementara itu, kategori lelaki veteran pula dimenangi oleh David Simpat dengan masa 3 jam 36 minit menewaskan juara 2017 Safri Sumping. Ya, perasaan mula-mula sangat gembira dari starting. Nervous juga karena Kalimantan sudah 7 tahun tidak diadakan, jadi macam kebaruan. Jadi macam nervous juga mau bersaing pada runner-runner atau pelari yang lain. Lama tidak jumpa. Johan memenangi wang tunai RM8,000, pingat dan sijil penyertaan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Zahira. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.